satu janjang aritmetik. Nombor 1 adalah nombor yang pertama. Kita labelkan dia dengan A. D, kita boleh dapatkan dari sebutan yang kedua tolak dengan sebutan yang pertama, iaitu 3 tolak 1. Jawapannya 2. Maka bagi A, sebutan pertama ialah 1. Beza sepunya ialah 2. Kirakan hasil tambah bagi 10 sebutan. Kita gunakan formula jumlah 10 sebutan adalah sama dengan 10 per 2. 2 kali dengan A tambah dengan N tolak 1 darab dengan T 2. Selesaikan. Jawapannya 100. Jawapan akhir 2 markah bagi A. B, langkah kerja 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Soalan nombor 2 diberi satu janjang geometri dan formula bagi sebutan ke N. Carikan bilangan sebutan bagi janjang geometri berikut. A sama dengan 16. Sebutan terakhir iaitu Tn adalah 1 per 32. Satu lagi maklumat R. R kita akan gunakan sebutan yang kedua bahagi dengan sebutan yang pertama, iaitu 1 per 2. Kita gantikan A dengan R. Kita akan dapati 16 kali dengan 1 per 2 kuasa N tolak 1 sama dengan 1 per 32. Pindahkan 16 ke sebelah kanan, jadi 1 per 512. 1 per 512 kita jadikan dia 1 per 2 kuasa 9. Sekarang kita buat satu persamaan, gunakan kuasa dia. N tolak 1 sama dengan 9. N sama dengan 9 tambah 1. Jadi N sama dengan 10. Langkah kerja 2 markah. Jawapan akhir 1 markah. Soalan nombor 3 datang dari tajuk pengatur caraan linear. Diberikan 3 garisan. Ketiga-tiga garisan mempunyai satu kawasan berlorek di tengah-tengah sini. Tuliskan 3 ketaksamaan dalam rajah 1 di atas. Kita semak garisan yang pertama. Kawasan lorekan dia dekat sebelah bawah. Kalau dekat sebelah bawah, kita akan gunakan tanda lebih kecil. Garisan adalah garisan lurus, jadi lebih kecil sama dengan. Persamaan yang kedua, kawasan lorekan dekat atas. Atas adalah tanda lebih besar, garis lurus sama dengan sifar. Persamaan yang ketiga, garisan ini, kawasan lorekan dia adalah ke atas. Ke atas adalah lebih besar, garis lurus lebih besar sama dengan 5x tambah 4. P menunjukkan satu garisan pindasan Y dan pindasan X. Lukiskan satu rantau lorek bagi memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan, yaitu X lebih besar sama dengan negatif 4, Y lebih kecil daripada 7, dan Y tolak X lebih besar sama dengan 2. Sekarang kita lukiskan garisan X sama dengan negatif 4. Kita carikan negatif 4 dari paksi X. Lukiskan satu garis lurus. Jadi ini garisan X sama dengan 4. Garisan yang kedua, Y sama dengan 7. Di tanda ini hanya lebih kecil, tak ada tanda sama dengan. Makna garisan yang perlu kita lukiskan adalah garisan berputus-putus. Y lebih kecil daripada 7. Kawasan berloreknya adalah dekat sebelah bawah. Teruskan, bagi persamaan Y tolak X sama dengan 2, kita perlu ambil lebih besar.
ke atas. Jadi cuba kita perhatikan, semua kawasan lorekan dia adalah berpusat dekat segitiga ini. Makna kawasan berlorek adalah dekat sini. Langkah kerja, kita boleh dapat 2 markah waktu kita lukiskan garisan. Bagi pemahaman, kita lukiskan garisan berputus-putus, kita akan dapat 1 markah juga. Kawasan berlorek ini, kita akan dapat 2 markah. Soalan nombor 4. Encik Rajik ingin membeli X batang pen dan Y buah buku nota untuk pejabatnya. Dalam perancangannya, jumlah alat tulis yang dibeli adalah selebih-lebihnya 80 unit. Dekat sini, kita boleh buat satu kedaksamaan. Jumlah alat tulis, kita gunakan X batang pen tambah Y buah buku nota. Dia gunakan perkataan selebih-lebihnya. Kita sentiasa ingat satu slogan, iaitu setidak makmi lawan. Se atau tidak makmi sama dengan. Untuk kita menentukan tanda yang perlu kita letakkan bagi satu kedaksamaan. Jadi dekat sini kita ada gunakan perkataan se. Jadi se perlu lawan, se perlu sama dengan. Jadi lawan apa? Lawan lebih. Jadi kurang perlu ada tanda sama dengan. Baru tuliskan 80. Teruskan kepada kedaksamaan yang kedua. Kedaksamaan yang kedua, bilangan nota yang dibeli adalah tidak lebih daripada. Sekarang kita ada gunakan perkataan tidak. Jadi tidak perlu lawan, tidak perlu sama dengan. Lawan apa? Lawan lebih. Jadi lawan lebih adalah kurang. Nota kita gunakan pun boleh ubah Y. Jadi Y kurang daripada, kurang atau sama dengan 3X. Teruskan untuk kedaksamaan linear yang ketiga. Buku nota melebihi pen. Jadi Y tolak X. Sekurang-kurangnya. Lawan kurang, kita akan gunakan tanda lebih. Se juga perlu kita ambil sama dengan. Jadi tanda yang perlu kita letak dekat sini adalah lebih besar sama dengan 10. Kita boleh dapatkan 3 markah bagi ketiga-tiga kedaksamaan linear ini. B. Diberikan satu jadual. Jadual 1 menunjukkan keuntungan bagi 2 jenis alat sukan A dan B yang dijual oleh sebuah kedai yang menjual alat sukan. Keuntungan seunit bagi alat sukan A 80, B 60. Nyatakan kedaksamaan yang dipenuhi oleh X dan Y mengikut syarat-syarat berikut. Ceraian soalan 1. Jumlah bilangan alat yang disimpan dalam kedai tidak melebihi 120 buah. Jumlah alat, artinya kita perlu letakkan X tambah Y. Tidak melebihi. Kita balik semula ke slogan kita. Tidak ada dekat tanda lawan. Tidak ada dekat sama dengan. Sekarang, tidak melebihi lawan kepada lebih, iaitu kurang. Jadi, X tambah Y kurang atau sama dengan 120. Kita teruskan kedua. Bilangan alat A, iaitu X, tidak kurang. Jadi, lebih sama dengan 2 kali tanda alat B, 2Y. Ketiga, bilangan A tidak kurang. Jadi, X lebih besar sama dengan 20. 4. Jumlah keuntungan. Jadi, keuntungan kita gunakan hasil darat, iaitu 80X tambah 60Y.
tidak kurang, jadi lebih besar sama dengan 2.400. Bagi ketaksamaan keempat, kita boleh ringkaskan. Jadi kita ringkaskan jadi 4x tambah 3y lebih besar sama dengan 120. Kita boleh dapatkan 4 markah bagi keempat ketaksamaan dan 1 markah bagi pemahaman. Soalan nombor 5. Carikan terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan 3x kuasa 2. Kita carikan terbitan pertama bagi y, yaitu dy per dx sama dengan kuasa 2 dia akan pindah ke depan, darab dengan berkalinya. 3 kali dengan 2, x kuasanya akan kurang 1, jadi kuasa 1. Carikan terbitan pertama bagi fungsi y sama dengan x kali dengan kurungan. Kita perlu kembangkan kurungan ini dengan x darab masuk dengan 3x dan 5. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah dengan 5x. Kita carikan terbitan pertamanya. dy per dx sama dengan, kita ada 2 sebutan. Jadi, sebutan yang pertama, 2 darab dengan berkalinya, 6. Kuasanya kurang 1. 5 darab dengan kuasanya 1, jadi tinggal 5. Kuasa dia tak ada lagi. A, jawapannya 1 markah. B, pemahaman 1 markah, jawapan 1 markah. Soalan nombor 6. Bezakan setiap fungsi yang berikut terhadap x. Soalan ini melibatkan kurungan kuasa lebih daripada 2, yaitu kuasa 3. Jadi kita katakan u adalah 3 tolak 2x. Y sama dengan 5u kuasa 3. Kita boleh bezakan y terhadap u. Bezakan y terhadap u adalah sama dengan 15u kuasa 2. Bezakan u terhadap x, jawapannya negatif 2. Sekarang kita gabungkan kedua-dua ini supaya jadikan dy per dx, ia datang melalui dy per du kali dengan du per dx. Kita darabkan dy per du dengan du per dx. dy per du dekat sini adalah 15u kuasa 2. Kita ganti balik ungkapannya. Jadi 15 kurungan 3 tolak 2x kuasa 2 kali dengan du per dx. Du per dx dekat sini negatif 2. Negatif 2 kita darab dengan 15 sama dengan negatif 30 kurungan 3 tolak 2x kuasa 2. B, diberikan satu fungsi seperti berikut. Ada kurungan kuasa lebih daripada 2. Kita katakan u adalah sama dengan ungkapan dalam kurungan ini. Kita buat dy per du sama dengan 12u kuasa 3. Du per dx sama dengan 5 tolak x. Selesaikan dy per dx, yaitu dy per du kali dengan du per dx. Dy per du 12 kali dengan u kuasa 3. Kita gantikan sama dengan 12 kurungan kuasa 3 kali dengan du per dx, yaitu 5 tolak x. Dy per dx sama dengan 12 kali dengan kurungan 5 tolak x dan kurungan 5x tolak 1 per 2x kuasa 2 kuasa 3. 12 darab masuk jadi 60 tolak 12x kurungan 5x tolak 1 per 2x kuasa 2 kuasa 3. A, langkah kerja 1 markah, pengetahuan 1 markah. B, langkah kerja 1 markah, pengetahuan 1 markah juga. Soalan nombor 7.
Diberi 3 sebutan pertama janjang aritmetik. Nyatakan hasil tambah 7 sebutan pertama. Dari janjang aritmetik, kita tahu A adalah 3. D adalah 8 tolak 3 sama dengan 5. Ceraian 1. Carikan hasil tambah 7 sebutan. Kita gantikan semua maklumat yang kita perolehi ke dalam formula atas. S7 sama dengan 7 per 2 kali dengan 2A, iaitu 2 kali dengan 3, tambah dengan 7 tolak 1 kali dengan 5. Hasil tambah dekat dalam sini tinggal 36. Selesaikan, kita akan dapati hasil tambah 7 sebutan pertama adalah sama dengan 126. Ceraian soalan 2. Kirakan hasil tambah dari sebutan ke-8 hingga sebutan ke-10. Sebutan ke-8 hingga ke-10, artinya sebutan ke-8 kita akan ambil kira. Kita boleh gunakan cara hasil tambah. Kita carikan hasil tambah 10 sebutan, tolak dengan hasil tambah sehingga 7 sebutan. Jangan termasuk sebutan ke-8, sebab sebutan ke-8 kita perlu ambil kira dalam hasil tambahnya. Jadi kita gantikan, bagi hasil tambah 10 sebutan, kita akan dapati jumlahnya adalah 255. Hasil tambah 7 sebutan sudah kita kira bagi ceraian yang pertama, yaitu 126. Sekarang kita gantikan S10 tolak S7, yaitu 255 tolak dengan 126, hasilnya 129. Langkah kerja 1 markah, jawapan akhir 1 markah bagi ceraian 1. Langkah kerja 2 markah, jawapan akhir 1 markah bagi ceraian kedua. Ceraian soalan B. Sebutan ke-6 dan sebutan ke-3 dalam satu janjang geometri masing-masing ialah 32 dan 4. Hitungkan sebutan pertama dan nisbah sepunya. Dengan menggunakan formula sebutan ke-n, kita boleh buat 2 persamaan dekat sini. Persamaan yang pertama untuk sebutan ke-6. Persamaan yang kedua untuk sebutan ke-3. Kita mula dengan sebutan ke-6 sama dengan 32. Formulanya, persamaannya A R kuasa 5 sama dengan 32. Bagi sebutan ketiga, kita boleh bentukkan persamaan A R kuasa 2 sama dengan 4. Kedua-dua persamaan ini, kita boleh gunakan kaedah bahagi. Kita gunakan sebutan ke-6 bahagi dengan sebutan ketiga sama dengan 32 bahagi dengan 4. Hasil bahaginya kita dapat permudahkan. Permudahkan tinggal R kuasa 3 sama dengan 8. Punca kuasa 3, 8, R sama dengan 2. Gantikan R, kita akan dapat A sama dengan 1. Pemahaman 2 markah, langkah kerja 1 markah, jawapan akhir 2 markah. Soalan nombor 8. Sebuah syarikat pemborong merancang untuk menjual biskut coklat dan biskut keju yang akan dipak dalam 2 jenis tim, tim A dan tim B. Setiap tim A mengandungi 100 keping biskut coklat dan 80 keping keju, manakala setiap tim B mengandungi 60 biskut coklat dan 120 keping biskut keju. Syarikat itu akan menggunakan X buah tim A dan Y buah tim B. Berdasarkan syarat yang berikut, nyatakan A. Nyatakan bilangan biskut coklat yang dijual tidak melebihi 6,600. Sekarang kita cuba bagi pernyataan atas, kita cuba ringkaskan dia dalam satu jadual. Kita ada tim A
bilangan biskut coklat dan bilangan keju. Tim B juga bilangan coklat dan bilangan biskut keju. Tim A ada sebanyak X buah. Tim B ada sebanyak Y buah. Syarat yang pertama, bilangan biskut coklat yang dijual tidak melebihi. Berdasarkan jadual sini, kita perlu gunakan hasil darab 100 kali dengan X tambah dengan 60 kali dengan Y, iaitu 100X tambah dengan 60Y tidak melebihi. Mengikut slogan kita, tidak perlu lawan. Lawan dengan lebih, iaitu kurang. Ada tanda sama dengan 6.600. Kita perlu ringkaskan. Jadi 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 330. Bagi ceraian yang kedua, dia gunakan perkataan minimum. Jadi makmi dekat sini perlu lawan. Jadi lebih besar sama dengan 4.800. Jadi 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 120 setelah kita sudah ringkaskan. Ceraian soalan yang ketiga, jumlah bilangan tim mesti sekurang-kurangnya. Jadi, kita perlu ambil tanda lawan lebih besar sama dengan 2X. Semua jawapan ini masing-masing dapat 1 markah. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada kedua-dua paksi. Binakan tang lorek rantau R yang memenuhi semua syarat di atas. Syarat yang kita carikan dekat A adalah 5X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 330. Kita boleh ringkaskan supaya Y kita hanya nak perkalinya 1. Caranya kita perlu bahagikan dengan perkali 3. Jadi semua sebutan kita bahagikan dengan perkalinya. Jadi sekarang Y lebih kecil sama dengan negatif 5/3X tambah dengan 110. Bagi kesamaan yang kedua, kita dapati perkali Y bukan 1, 3. Jadi kita bahagikan dengan 3. Kesamaan tukar jadi Y lebih besar sama dengan negatif 2/3X tambah 40. Persamaan yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 2X. Kita lukiskan paksi X dan paksi Y dekat sini dengan menggunakan 2 cm kepada 10 unit. Jadi semua ini kita lukiskan 2 cm kepada 10 unit. Kita lukiskan garisan yang pertama. Dekat garisan yang pertama ini, kita dapati pintasan Y dia adalah 110. Jadi kita tandakan titik yang pertama. Untuk carikan titik yang kedua, kita perhatikan kecerunannya dekat sini. Kecerunannya adalah nisbah negatif 5/3. Jadi negatif 5 artinya kita akan turun sebanyak 5 langkah. 3 dekat bawah, penyebut 3 artinya melintang sebanyak 3 langkah. Jadi garisannya sini. Kita teruskan kepada garisan yang kedua. Pintasan Y-nya 40. Nisbah bagi keturunan negatif 2. Jadi negatif turun 2 langkah. 3 mengufuk sebanyak 3 langkah. Jadi titik yang kedua dekat sini. Garisannya sudah kita lukis. Sekarang kita akan lukiskan garis lurus yang ketiga. Y sama dengan 2X tambah sifar. Pintasan Y dekat sini adalah sifar. Kita akan tandakan pintasan Y. Seterusnya, berdasarkan nisbah keturunan ini. Apakah nisbah dia? Nisbahnya adalah 2/1. 2 positif. Jadi mencancang 2 langkah. Per 1 mengufuk 1 langkah. Jadi titik yang kedua dekat sini. Kita lukiskan garis lurus dia. Semua garisan yang kita lukis, kita akan labelkan. Jadi kita labelkan garisan 100X tambah 60Y sama dengan 6.600. 8
X tambah 120Y sama dengan 4.800. Y sama dengan 2X. Sekarang kita akan tentukan kawasan peloreknya. Bagi garisan yang pertama, simbol yang diberikan dekat sini adalah lebih kecil sama dengan kawasan lorekannya dekat bawah. Garisan yang kedua, simbolnya lebih besar hadap ke atas kawasan lorekan dia. Teruskan, garisan yang ketiga lebih besar juga. Kawasan lorekannya dekat atas. Sekarang kita perhatikan ketiga-tiga anak panah ini adalah kawasan sini. Tapi kita dimaklumkan bahawa nilai S-nya adalah lebih besar. S dan Y adalah lebih besar. Jadi kita lukiskan satu tanda lebih besar daripada paksi Y. Jadi rantau berlorek adalah kawasan sini. Kita labelkan dia dengan R. Seterusnya buat lorekan dekat kawasan sini. Paksi Y dan X seragam, boleh dapat satu markah. Langkah kerja 3 markah bagi garisan, dan rantau berlorek 1 markah untuk jawapan akhir. Soalan C. Berdasarkan soalan 8B, jawab soalan berikut. Hitungkan keuntungan maksimum yang akan diperolehi oleh syarikat itu jika keuntungan daripada satu tim A dan keuntungan daripada satu tim B masing-masing ialah RM50 dan RM25. Kita boleh bentukkan U untuk keuntungan. Jadi U sama dengan keuntungannya 50X tambah 20Y. Berdasarkan kawasan berlorek ini, kita akan dapatkan 4 titik persilangan dekat sini, iaitu koordinatnya sifar 110, sifar 40. Bandingkan kedua-dua titik ini, yang mungkin akan memberikan keuntungan maksimum adalah titik 0, 110. Jadi kita abaikan 0, 40. Bandingkan kedua-dua titik ini, 30 dan 60, 15 dan 30. Kita akan abaikan titik 15, 30. Kita ambil 30, 60. Kita mula dengan titik yang pertama, sifar 110. Kita gantikan unit U adalah sama dengan 2750. Titik yang kedua, 30, 60. Kita gantikan, kita akan dapati U sama dengan 3000. Kita bandingkan kedua-dua nilai ini, sangat jelas. Titik optimumnya adalah 30, 60. Keuntungan maksimum dekat sini adalah sebanyak 3000. Soalan 9. Diberi isi batu air V dalam satu bekas. Persamaannya, V sama dengan 1/3 hash kuasa 3 tambah 8 hash. Carikan nilai dV per dH apabila hash sama dengan 5. Dari persamaan yang diberi, kita carikan dV per dH. Jadi dV per dH, 3 kuasa ini kita pindah ke depan. Jadi berkali, darat dengan berkalinya tinggal 1. Jadi 1 hash kuasa 2 tambah 8. Untuk carikan nilai bagi dV per dH, kita gantikan hash sama dengan 5. Setelah gantikan, kita akan dapati jawaban dV per dH sama dengan 33. Langkah kerja 1 markah, pemahaman 1 markah, jawapan akhir 1 markah. A. Air dituang ke dalam bekas itu dengan kadar 10 cm3 per saat. Kirakan kadar perubahan tinggi air pada ketika tingginya mencapai 2 cm. Soalan ini diminta carikan perubahan tinggi. Jadi iaitu kita perlu carikan dH per dt. Persamaan yang boleh kita bentukkan, kita akan dapati dH per dt sama dengan dH per berapa, nanti kita akan tentukan, kali dengan berapa per dt, supaya dia akan balik semula ke dH per dt. Cm3 dekat sini, kita akan dapati maklumat ini adalah tentang isi batu. Jadi dV per dt per massa, dV per dt kita dapat.
Jadi maklumat dekat sini memberitahu kita tempat kosong ini kita perlu isikan TV. Sekarang kita selesaikan. Carikan TV per TH. Tapi dekat atas ini kita ada maklumat tentang TV per TH. TV per TH adalah H kuasa 2 tambah 8. Kita gantikan nilai H dia dengan 2. Kita akan dapati TV per TH jawapannya 12. Jadi TH per TT sama dengan TH per TV dari 12, kita akan jadikan 1 per 12. Hongsangkan kali dengan TV per TT sama dengan 10. Kali dengan 10. Jawapannya 0.833. Pemahaman 1 markah, langkah kerja 2 markah, jawapan akhir 1 markah. B. Kadar perubahan ketinggian air ialah 7 cm per saat. 7 cm per saat adalah maklumat bagi TH per TT. Kirakan kadar perubahan isi padu ketika tingginya mencapai 5 cm. Kehendak soalan ini adalah kita perlu carikan isi padu, iaitu TV per TT. Kadar perubahan isi padu TV per TT sama dengan TV per berapa kali dengan berapa per TT. Berdasarkan soalan ini kita ada maklumat tentang H. Jadi kita gunakan TV per TH kali dengan TH per TT. Jadi TV per TH berdasarkan ceraian soalan yang sebelum tu kita tahu perbezaannya adalah H kuasa 2 tambah 8. Gantikan H sama dengan 5, jawapannya adalah sama dengan 33. Setelah semua maklumat ini sudah kita cari, kita gantikan TV per TT sama dengan TV per TH 33 kali dengan TH per TT 7. Jawapannya sama dengan 231. Pemahaman 1 markah, langkah kerja 1 markah, jawapan akhir 1 markah.